Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita qabla an nabda' dirasatana labudda alaina an naqra' ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha'a wajhillah wa ridadihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, nashkurullah subhanahu wa ta'ala alladhi wafaqana wa iyyakum fi hadzal yawm. Wa insyaallah al-yawm sanata'allam al-mada' asy-syari'ah. Wa qabla an nabda' urid an adullakum as-surah. Tayyib. ليست surah, walakin al-video. Okay, syahidu anil video. Majlis dimulakan dengan meraihkan 14 pasangan pengantin poligami. Lebih menarik, isteri pertama turut diraikan dengan memakai busana pengantin sedondon dengan madunya dalam majlis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Rizal bin Rusdi, suami kepada isteri saya. Dan saya isteri yang pertama Nur Izzah binti Hashim. Saya sebagai isteri kedua Siti Zalidah binti Bazaki. Dan saya isteri ketiga Basyiran Laila binti Zaidi. Pasangan pengantin dan madu-madu kemudiannya memotong pulut kuning, simbolik kepada penyatuan jiwa suami dan isteri-isteri yang diikat dengan rasa-rasa takutkan Allah dan Tayyib. Okey. Berdasarkan video. Okey, ini seperti al-video. Agak-agaknya ini kita belajar pasal apa? Okey, boleh jawab kat chat. Okey. Okey, sahih. Al-yawm insya-Allah sanata'allam ta'addud az-zawjat. Okey, saya tak boleh bagi tahu nama ni tajuk ni sebab saya berada di bilik guru. Nanti guru-guru perempuan dengar habis saya. Okey, jadi saya hanya sebut ta'addud az-zawjat. Baik. Ahsantum. Okey, jadi Syahidina lalu live meeting ni nangga tajuk tu ni tu. Okay, sekejap saya nak masukkan setting. Okay. Okay, ni gambar. Okay. Gambar orang yang zawaj 4. Okay. Mana nota awak ni? Ni tak keluar. Sekejap. Syukar. Tolong jaga. Tak. Apa hal siapa keluar ni aduk? Keluar apa? Datuk tak?
Dah keluar apa? Tu siapa keluar? Ni cerita situ. Betul. Season now. Betul. Ha. Keluar juga. Cik kau kena pop up tadi. Kau minimas je kan? Okey. Dia pergi ke window. Gunakan com. Okey. Dah. Okay, syukran Ustaz Syukur. Okay, اليوم إن شاء الله سنتعلم تعدد الزوجات. Okay. تعريف تعدد الزوجات لغة الكثرة والتنوع، وشرعا هو التزوج بأكثر من امرأة واحدة وألا يزيد عن 4 في وقت واحد. Okay, maksudnya dari segi bahasa, dari segi bahasa, jadi sudut bahasa al-kasratu wa tanawu' bermakna banyak dan berbagai-bagai. Dari sudut istilah syarak, perkahwinan lebih daripada seorang isteri dan tidak melebihi daripada 4 orang isteri dalam satu masa. Okey. Dalil pensyariatan poligami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Maksudnya firman Allah SWT, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengahwininya, maka kahwinilah perempuan-perempuan yang lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4 orang. Surah An-Nisa. Okey. Ya, dari segi ijma', para ulama bersepakat tentang pensyariatan ta'adud az-zawjat dalam Islam. Dan hukum, apakah hukum? Adalah harus. Okey, hukum ni ada berapa? 5. Pertama wajib, pertama, yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat makruh, yang kelima adalah haram. Jadi hukum untuk ta'adud az-zawjat ini adalah harus, yang tengah-tengah. Okey, tidaklah wajib untuk seorang itu ta'adud az-zawjat, dan tidaklah haram seandainya seorang itu ingin ta'adud az-zawjat. Okey. Jadi kita ambil kepada syarat-syarat ta'adud az-zawjat. Awalan, alla yazidul jam' an arba'atun niswah. Tidak menghimpun isteri lebih daripada 4 orang. Firman Allah SWT yang kita sebutkan tadi, 2, 3 atau 4. Artinya tidak ada yang boleh lebih dalam satu masa. Tapi ada orang kahwin sampai 10 orang. Contohnya dia kahwin 10 orang, tapi dia kahwin cerai. Jadi dia ada isteri 10 orang. Dan yang sanian, syaratnya hendaklah berlaku adil di antara isteri-isteri, kesamarataan di antara isteri dalam pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal dan seumpamanya. Nafkah contohnya, nafkah ada 2, zahir dan batin. Pakaian pun kena sama. Sama macam mana? Bukannya sama saiz. Contohnya isteri ada 4 orang. Seorang cute, seorang chubby kan. Seorang lagi macam-macam jenis. Jadi pemberian pakaian tu bukannya satu saiz, tapi mengikut keadaan. Cuma memberi yang sama, saiz yang berbeza. Meletakkan sesuatu di tempat yang sepatutnya, itu adalah adil. Bukan sama rata sahaja. Adil ni memberi sesuatu pada tempatnya. Dan begitu juga tempat tinggal. Kalau ada
empat orang isteri, contohnya rumah mestilah sama. Rumah mesti sama. Maksud rumah bukannya satu rumah dalam bukannya mereka berada dalam satu rumah, tapi contohnya seorang tinggal di rumah harganya 1,000 contoh sewanya. Jadi yang lain pun mesti sama. Okay, dan perkara-perkara yang lain. Jadi mesti adil dan tidak dihimpunkan atau dikahwini seorang isteri bersama mak saudaranya sebelah bapa dan mak saudaranya sebelah ibu. Jadi boleh nikah dengan, contohnya seorang lelaki tu dah nikah dengan isterinya. Dalam masa sama nak nikah dengan mak saudaranya. Sama ada sebelah lelaki atau sebelah ibu. Mun dah cerai contohnya, boleh nikah. Sebabnya haramnya dalam bentuk yang terikat. Bukan terikat, maksudnya tertentu. Dan yang keempat, memberi nafkah. Suami berkemampuan dalam memberi nafkah. Okey. Jadi setakat ini ada soalan? Okey, semua okey? Faham? Okey, alhamdulillah. Okey, kita sambung tajuk yang seterusnya. Okey, pekerjaan adil. Okey, ini yang dimaksudkan dalam adil. Berlaku adil ialah kesamarataan dalam pemberian nafkah, rumah, tempat bermalam, pergaulan yang baik, melaksanakan tanggungjawab terhadap isteri mengikut kemampuannya sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis Nabi SAW. Man kana lahu imra'atani famali ila ihdahima jaa yaumal qiyamah wa syiqqatu ma'il. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda, sesiapa yang memiliki dua orang isteri kemudian dia lebih cenderung kepada salah seorang daripadanya, maka di hari kiamat kelak dia akan datang dalam keadaan sengit sebelah bahunya. Macam ni kesian. Mun si sama rata. Okay. Jadi apakah hikmah ta'addud az-zawjat? Melindungi suami yang mana isteri tidak dapat mengawal kehormatan suaminya dari terjerumus dalam perkara haram dan perzinaan. Kehendak nafsu ni dia berbeza-beza. Kan? Jadi ada isteri yang dapat memenuhi dan ada yang tak dapat. Jadi untuk elak daripada suami melakukan perkara yang haram dan perzinaan, maka jalan terbaiknya adalah ta'addud az-zawjat. Dan yang kedua, menjamin hak-hak seorang wanita dan kemuliaannya dengan perkahwinan. Kalau seorang suami curang kan, apa semua, jadi wanita yang dicuranginya itu tidak ada kemuliaan dalam perkahwinan. Tidak ada kemuliaan. Maka untuk menjamin hak-hak wanita, maka ta'addud az-zawjat ini adalah ubat kepada penyelesaian masalah tersebut. Dan yang ketiga, mengukuhkan ikatan persaudaraan, persemendaan, kekeluargaan dari perkahwinan, hubungan mertua, menantu dan ipaduai dan kaum kerabat. Okey, itulah hikmahnya. Okay, yang paling penting, Islam tidak membenarkan poligami untuk tujuan menyakiti orang lain atau merosakkan hubungan sesama isteri. Disyariatkan berpoligami untuk kepentingan individu dan mengukuhkan kehidupan masyarakat dengan cara yang terbaik. Dan dari segi menjaga hak asasi manusia, Islam memang menjaga wanita dengan perkahwinan sehingga dia akan merasa selamat daripada penganiayaan lelaki di masa hadapan. Yang kedua, berlaku adil di antara isteri adalah lambang dalam merealisasikan kebahagiaan hidup berumah tangga. Yang ketiga, syarat bukan mudah untuk ta'addud az-zawjat ni. Semuanya bertujuan untuk menjaga hak antara suami dan isteri. Dan hadis lain daripada Anas radhiyallahu anhu kata bahawa beberapa orang daripada kalangan sahabat Nabi, mereka bertanya kepada isteri-isteri Nabi tentang amalan ibadat ketika bersendirian. Kemudian berkata sebahagian daripada mereka itu, saya tidak mengahwini perempuan. Sebahagian lain berkata, saya tidak akan makan daging. Sebahagian lain pula berkata, saya tidak akan tidur di hamparan tikar.
Setelah diberitahu kepada Nabi SAW perkara tersebut, baginda memuji dan memuja Allah SWT. Lalu baginda bersabda, mengapa ada beberapa orang mengatakan begini dan begini, tetapi aku semayang, tidur, puasa, berbuka dan mengahwini perempuan. Oleh sebab itu, sesiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk dalam golonganku. Maksudnya penting untuk berkahwin. Okay, jadi inilah sahaja tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okay. Saya nak kongsi pada semua berkenaan satu kisah zaman sahabat Nabi SAW. Zaman Nabi SAW ada seorang sahabat tu yang ngagak Nabi, yang ada isteri. Bila yang ngagak Nabi, yang madang Nabi, wahai Nabi, aku ada seorang isteri, tapi aku masih miskin, maksudnya punya masalah. Maka Nabi bagi tahu, nikahlah seorang lagi. Maka sahabat tu nikah. Bila dah dua orang bini tu tadi, kehidupan si suami yang masih susah. Agaknya Nabi, bila agak Nabi, apa dipadah oleh Nabi? Nikah lagi. Jadi sahabat tadi ikut juga kata Nabi, tinggallah isu yang keempat. Bila isu yang keempat, apa yang berlaku? Kehidupannya terus berubah. Akhirnya si suami tadi dapat jadi seorang yang hidup senang lah, disebabkan poligami tadi. Jadi kena kehidupan si suami tadi, sahabat dia tadi boleh berubah sebab isu yang terakhir tadi, maksud isu yang keempat tadi, yang ada kelebihan dalam berniaga. Dan sebenarnya 3 isteri yang awal tadi ada kelebihan, cuma hanya si pandai gelap berniaga. Jadi dengan kemahiran yang ada pada isteri yang keempat, menyebabkan kemahiran isteri kedua, isteri ketiga, isteri pertama tadi dapat dioptimiskan. Akhirnya kehidupan yang susah tadi menjadi senang. Jadi kehidupan ketika ta'adud az-zawjat ni amat membantu satu sama lain. Okay. Dan kalau kita tengok sirah Nabi SAW, dia kahwin, dia mempunyai 11 orang isteri tau. Dan ini keistimewaan hanya diberikan kepada Nabi SAW sahaja. Kalau lelaki 4 orang. Kalau kita biasa ni lah yang lelaki. Dan Nabi SAW boleh berkahwin 10 orang. Kalau 11 orang tadi termasuk Khadijah radhiyallahu anha. Dan di antara kalau kita tengok 11 tadi termasuk Khadijah radhiyallahu anha, hanya Aisyah radhiyallahu anha yang dara. Yang lain semuanya janda. Jadi ada hikmah sebenarnya. Sebab Nabi SAW mengahwini seseorang. Semuanya atas dasar dakwah. Contohnya Saudah isteri kepada Nabi, Saudah radhiyallahu anha, nya dinikahi oleh Nabi sebabnya tak suka bersedekah. Okay, dan Aisyah radhiyallahu anha dikahwini oleh Nabi SAW sebab Aisyah tu seorang yang pintar. Seorang yang pintar. Dan Aisyah seorang yang pintar, dan disebabkannya lah banyak hadis-hadis berkenaan hubungan suami isteri diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi begitu juga Hafsah binti Umar radhiyallahu an, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, pun dinikahi oleh Rasulullah untuk merapatkan hubungan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi Nabi SAW nikah dengan seorang perempuan bukan untuk kepuasan nafsu, tapi untuk dakwah. Okey, faham tu? Okey, alhamdulillah. Okey, ada soalan tak? Especially perempuan.
Okey. Ada soalan? Kita nak kongsi pada hari ni. Kalau ada soalan, contohnya awak tak puas hati, kenapa mesti ada poligami contohnya. Kalau kita tengok ada agama, dia haramkan terus poligami. Dan dia haramkan terus perceraian. Jadi bila haram poligami, haram perceraian, apa yang berlaku? Okey, ada soalan. Saya jawab soalan ni dulu. Okay, mun diam sama serumah boleh ke Ustaz? Tidak digalakkan. Tidak digalakkan sebab boleh menyebabkan pergaduhan dan cemburu. Jadi sebab itulah kalau nak ada az-zaujat ni mesti mampu dari segi harta, mampu dari segi zahir dan batin. Okay, terima kasih Anis atas soalan. Okey, apa yang saya padah tengok? Lupa saya tengok. Okay, ada soalan lain? Okey, haramkah? Okey, dari segi hukum memang haram. Dan lebih daripada 4 orang isteri dalam satu masa ni. Munnya nikah 4, pasal cerai seorang, pasal nikah lagi seorang. Ya boleh lah. Saya sebenarnya ada seorang tu, saya pernah jumpanya ada dua orang isteri lah. Kisahnya 2 orang isteri tu, si suami suka beri ceramah. Jadi bila suka beri ceramah tadi, masa sehari masa ceramah ada seorang perempuan tu yang dengar dan yang puji ustaz yang tadi lah. Bukan ustaznya orang biasa aja, tapi ceramah. Bila dia puji tadi, didengar oleh perempuan yang lain. Dan perempuan yang pemuda, kami kenal dengan penceramahnya. Kita mau berkenalan kah dengannya? Maka wanita yang tadi pun berkenan dengan suami, dengan lelaki Maka diaturlah rombongan tadi. Maka si ustaz yang tadi, anggap ustaz lah, ustaz yang tadi datang dengan rombongan. Dan apa yang mengejutkan, ustaz yang datang dengan wanita yang mengatur perempuan yang tadi dengan ustaz Rupanya perempuan yang ngatur adalah isteri kepada ustaz yang tadi. Yang satu makam yang tinggi lah. Itu memang terjadi si isteri cari jodoh untuk tambah bagi suami. Tapi mun dah tahap isteri cari untuk suami, artinya isteri amat berpuas hati dengan suami lah. Bukan senang nak poligami lah. Okay? Fahamkah cerita saya? Okey, apakah hukumnya bila isterinya melarang suaminya berpoligami? Okey. Kalau dari segi Islam, digalakkan isteri menghalang suaminya berpoligami. Tapi dari segi mahkamah, undang-undang kita, sebelum orang poligami mun di Sarawak di tempat lain sikit. Okey, di Sarawak sebelum seorang nak poligami, dia akan minta surat dulu, surat kebenaran daripada si isteri. Mun saya ada surat kebenarannya, maka si dapat. Okey, tapi dari segi Islam, si suami boleh berkahwin tanpa keizinan isteri. So itulah, kalau kita yang perempuan ni, kalau awak nak cari suami, cari yang betul-betul. Dan kalau awak tengok cerita ketika cinta bertasbih, ketika cinta bertasbih, Ana Al-Tafun Nisa, sebelum dia berkahwin, dia bagi syarat kepada Furqan. Apa syaratnya? Tidak mahu dipoligami. Dari segi hukum dia,
Saya bila tengok video tersebut, saya cari hukum. Memang ada pendapat ulama yang membenarkan. Tapi dengan syarat sebelum kahwin. Selepas kahwin, awak kena taat kepada suami awak, melainkan perkara yang maksiat. Contohnya, ta'addud az-zawjat tadi bukan perkara maksiat. Jadi, semua kena taat. Jadi penting untuk seorang isteri ataupun yang perempuan pilih betul-betul suaminya macam ni. Okey? Okey. Bolehkah suami kahwin tanpa bagi tahu isteri? Ni saya madah tadi. Dari segi hukum, bila kahwin duduknya mesti ada 4 saja. Apa 4 Suami, isteri, saksi. 4 ke 5? Suami, isteri, 5. Suami, isteri, akad dan wali, saksi. 5 saja. Jadi nasib perlu pada kebenaran pada isteri. Jadi dari segi hukumnya sah. Hukumnya sah. Tapi dari segi adabnya tidak elok. Okey, faham Aisyah? Miss, tadi awak faham dengan penerangan saya? Perempuan okey? Ke awak tak puas hati dengan saya? Saya hanya bagi tahu hukum saja. Itulah saya selalu tekankan ni. Kalau isteri, kalau perempuan ni kena pilih betul-betul suami. Okey? Cari suami yang jaga sembahyang dan yang jaga hubungannya dengan maknya. Kalau dia boleh jaga maknya, insya-Allah awak pun akan jaga. Okay, ada soalan lain? Okay, ada soalan lain? Saya mungkin bersama awak minggu ni saja. Minggu depan awak masuk kelas. Jadi mungkin Ustaz Aizat akan ambil balik kelas awak. Jadi ni pertemuan pertama dan terakhir kita kot di dalam Google Meet. Okey, Ustaz, kena perempuan si boleh kahwin 4. Ada keburukan ke Ustaz? Okey. Mun perempuan kahwin 4. Macam ni nak tahu anaknya. Anak daripada lelaki ni. Lelaki pertama kah, kedua kah, ketiga kah, keempat? Okey, yang pertama. Yang kedua, perempuan tu ada bila beranak, ada iddah ataupun tempoh suci je. Jadi mula perempuannya dalam keadaan terhalang, maka si suami akan jadi bermasalah lah. Okey. Ya, dari segi hikmahnya, sebab apa perempuan tidak boleh kahwin 4. Dan sifat perempuan sebenarnya lah seorang yang setia. Betul di sini perempuan. Hai, Anis jawab apa? Okay, kebanyakan perempuan bersifat setia. Si tahulah kelas 4C tu. Saya dan jawab pun pada awak.
Okey. Ada soalan lain? Faham si Cik Mim? Okey. Lain soalan? Dengan sini kalau perempuan, walaupun awak tak nak tak ada zaujat, tapi kita tak boleh nafikan. Maksudnya kita kata tak boleh, Islam ni tak adil apa semua. Kalau kita tak sukalah. Tapi dari segi syariat kita kena taat. Maksud taat ni patuh. Itu adalah hukum Allah SWT. Jangan ikut perasaan. Macam ada seorang ustazah ni ditanya, ustazah terima tak kalau poligami? Ustazah tu akan jawab, ustaz tu jawab apa? Saya terima ta'adud az-zaujat ni, tapi asalkan bukan suami saya. Contohnya. Kalau isteri terima poligami tapi tak reda, dari segi hukum tetap sah. Tapi kalau reda tak reda tu, macam mana saya nak beritahu? Macam-macamlah budak ni nak instant lah pula. Biasanya perlu masa untuk reda tu. Tapi biasanya kalau sekarang lah, realiti sekarang, bila kalau perkahwinan, niat asal perkahwinan ataupun ta'adud az-zaujat ni untuk nafsu, memang hubungan tu tak lama. Di antara dua, sama ada kekal ataupun si isteri minta fasakh. Okey. Sebab itulah sebelum perkara ini terjadi, kita yang perempuan kena pilih betul-betul lelaki itu macam mana. Okey, Ali Ayong? Faham? Okey, untuk awak tahu lebih lanjut sikit tentang kepentingan memilih pasangan tu, insya-Allah hari Jumaat tu saya akan bersiaran di JAKIM Sarawak. Jadi awak boleh tengok di sini, saya akan cuba kupas sedikit tentang cara memilih pasangan. Insya-Allah taala. Okey, jangan lupa like and share. Ada soalan lain? Tasha Selvani, awak okey? Ahlan wa sahlan Munirah. Apa setilit awak Munirah? Munirah, kita orang dah habis. Nanti saya akan record ni dan saya akan upload di Facebook saya. Facebook apa nama dia? YouTube saya Okey Muni. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan,
Saya off record dulu.